Topik panas hari ini kita nak berbincang berkenaan penipuan kewangan transaksi tanpa kebenaran. Pastinya perkara ini membuat satu kegusaran dalam kalangan masyarakat, khususnya berkenaan aspek security wang simpanan kita di dalam perbankan. Jadi kita akan perhalusi perkara ini bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Wijaya Durai Singatore yang merupakan pengurus Bank Negara Malaysia, ataupun lebih mesra dengan panggilan Encik Vijay. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Okey, baru-baru ini timbul lagi isu berkenaan transaksi tanpa kebenaran di media sosial. Ya. Pokok pangkalnya apa yang orang ramai perlu tahu berkenaan dengan situasi ini sebenarnya? Okey. Di mana kita nak letakkan kesalahan ini? Okey. Pada siapa? Dia tujuan hari ini adalah untuk melengkapkan semua orang dengan maklumat-maklumat yang perlu kita tahu. Kita perlu sedar sekarang dalam keadaan semua orang berada dalam laman sosial, online. Jadi perangkap sentiasa ada. Kita yang perlu berwaspada dan berjaga-jaga dengan perangkap yang diletakkan oleh scammer-scammer ni. Sebagai contoh, apa yang famous sekarang ni, kalau kita masuk Facebook sebagai contoh, kita nampak ada iklan-iklan yang agak menarik. Ada iklan yang beri satu package untuk bersihkan rumah kita. Dia hantar 2 orang tukang bersih selama 8 jam dengan bayaran RM30 sahaja. Ramai yang tertarik dengan tawaran seperti ini. Dia pergi tekan. Bila dia tekan tu, terus dia akan dapat satu WhatsApp. Dalam WhatsApp, dia akan bagi satu applications untuk customer download. Jangan tekan. Sekiranya anda tekan, seperti kita download apa-apa applications, dia akan tanya kebenaran untuk akses kepada text messages kita. Sekiranya kita beri kebenaran, sebenarnya scammer tu dah masuk. Dia dah boleh baca message-message, dia dah pintas SMS kita. Dan setelah tu kita kena isi kononnya macam registration. Lepas isi tu, kita kena bayar yang RM30 tu kan. Dia akan ada pilihan, kita nak pilih bank mana. Bila kita pilih tu, dia akan pergi ke satu laman sesawang seakan-akan serupa. Yang ni dinamakan phishing website. Bukan laman sesawang sebenar. Dia nampak seperti laman sesawang bank. Untuk perbankan internet, pastikan ada HTTPS, S untuk secured site. Dan kena tengok ejaan dia juga. Kadang-kadang terlebih I, terlebih L. Dia hanya menyamar sebagai bank untuk mendapatkan username dan password. Kalau kita tak berwaspada, kita tekan, kita terus masukkan username, password, dan dia akan terus jadi error. Apa yang berlaku, kita dah zahirkan maklumat kita, username, password internet banking, dan juga bagi akses kepada SMS. Lengkaplah untuk scammer ambil kesempatan terhadap kita. Dalam situasi ini adalah salah satu kaedah yang kita dah zahirkan maklumat tanpa kita sedari. Selain dari itu, ada banyak phone scam sekarang ni. Dia buat panggilan penyamaran, kata kita tak bayar cukai, atau ada kes mahkamah kat mana-mana. Kita dalam keadaan panik, kita zahirkan, kita ikut je apa nasihat yang diberi oleh scammer tu. Sentiasa ingat, pihak bank, bank negara atau mana-mana pihak berkuasa takkan minta maklumat peribadi akaun anda seperti username, password, dan takkan suruh pindahkan wang kepada pihak ketiga. Jangan pindahkan wang. Duit dalam bank tu selamat. Sekiranya anda compromise, maksudnya memberi kebenaran kepada orang akses kepada akaun anda, dalam keadaan tu yang kita rasa dah tak selamat. Tanggungjawab kita bersama untuk kita letak perisai. Dia macam ni. Untuk rumah sebagai contoh, untuk rumah kita pasang pagar besi yang kuat. Orang guna tukul pun pintu tetap boleh buka. Tapi kalau dah pasang pagar semua, tapi biarkan pagar tu terbuka, pencuri senang masuk. Sistem perbankan memang agak kental.
agak kuat dan sentiasa Bank Negara memantau perkara ini. Kita sentiasa pastikan sistem perbankan selamat. Yang itu memang core business Bank Negara lah. Satu mandat yang kita sentiasa, kita bangun pagi tidur pun memang fikir tentang tu. Semua kena selamat. Okay? Jadi kita akan pastikan tu dari segi tanggungjawab sebagai individu. Okay? Saya walaupun saya sebagai kaki tangan Bank Negara, saya sebagai individu kena pastikan duit dalam akaun saya ni selamat. Jadi ada tanggungjawab peribadi saya, iaitu saya selamatkan maklumat akaun peribadi saya supaya orang ramai tak tahu. Nak cakap terus terang, isteri saya pun tak tahu password saya. Yang itu nasihat kita. Jangan kongsi dengan sesiapa walaupun orang rumah kita. Okey, itu tanggungjawab peribadi untuk seseorang bagi situasi ini. Dan kita sedia maklum, Tuan, dalam situasi sekarang ini, kebelakangan ini kita lihat semakin meningkat laporan berkenaan kehilangan wang dalam simpanan akaun simpanan bank mereka. Jadi bagaimana inisiatif daripada pihak Bank Negara Malaysia dan juga pihak-pihak berkuasa bagi menangani permasalahan ini supaya masyarakat merasa selamat untuk meletakkan wang mereka di dalam bank, Tuan? Okey. Seperti yang saya sebut, kita sentiasa beri penekanan kepada pendedahan maklumat atau informasi terkini mengenai scam-scam, modus operandi terkini. Kita beri maklumat kepada orang ramai supaya orang ramai bersedia menghadapi itu. Tahu apa nak buat. Okay? Pihak bank pun akan diberi pendedahan yang sama supaya mereka meningkatkan sistem keselamatan mereka. Okay. Sebagai contoh, Bank Negara sudah memperketatkan garis panduan, telah keluarkan banyak dasar-dasar mengikut peredaran zaman. Okay. Sekarang zaman IT ni laju. Jadi kita sentiasa memantau teknik-teknik terkini yang boleh diambil oleh scammer, dan salah satunya kita memang dah suruh pihak bank beralih dari SMS OTP kepada satu sistem yang lebih selamat. Okay? Sekiranya anda tahu, untuk perbankan internet, ada bank yang dah ada device binding. Okay? Device binding di mana internet banking kita, perbankan internet hanya boleh dilakukan, transaksi hanya boleh dilakukan menggunakan device yang daftar. Okay? Kalau tiba-tiba, katalah saya guna Samsung S20, tiba-tiba ada kemasukan dari phone lain yang bukan sama brand. Jadi transaksi itu tak lepas. Okay? Jadi tanggungjawab kita kemaskini maklumat kita. Okay? Hubungi bank, tengok macam mana lagi kita boleh selamatkan duit kita. Buat device binding tu supaya kita rasa lebih selamat. Yang tu sistem selamat. Okay? Dari segi tanggungjawab kita, sekali lagi saya sebut tentang tanggungjawab kita, kita kena lebih berwaspada, jangan main bagi maklumat, jangan tekan apa-apa link yang kita tak tahu. Sekarang ada banyak trap seperti SMS yang dihantar kat kita bagi link. Contoh bagi promosi atau suruh kita kemaskini maklumat. Kononnya mesej dari bank. Jangan tekan link tersebut. Boleh jadi phishing link yang boleh menarik data kita atau digodam oleh pihak scammer. Jadi Bank Negara bekerja sama dengan SKMM untuk memantau dan juga membasmi penularan mesej-mesej palsu seperti ini. Dan kami juga bekerja sama dengan pihak PDRM dengan membentuk CCID Scam Response Center untuk membantu orang ramai. Kalau dia beri maklumat atau diancam oleh scammer, dia boleh terus menghubungi CCID Scam Response Center untuk mendapatkan bantuan cepatlah. Daripada dia kata nak pergi ke balai, nak buat report, makan masa, dia boleh terus menghubungi CCID Scam Response Center dahulu. Dan salurkan maklumat di situlah sekiranya ada sebarang cubaan untuk penipuan. Beri maklumat dulu supaya sekiranya seseorang sudah pindahkan wang, atau dia dapat mesej yang akaun dia dah kehilangan wang.
terus hubungi CCID Scam Response Center, beri maklumat supaya pihak polis dengan kerjasama pihak bank, bank negara, SKMM boleh trace. Kita akan buat siasatan dan trace balik kalau dah jumpa duit tu untuk bekukan wang tersebut. Oh, okey. Itu kalau sempat diselamatkan. Tindakan kena cepat. Sebab scammers ni dia bukan seorang. Dia sindiket. So dia macam kita sedang berlari bersama dengan dia. Kita tengok siapa lagi laju. Sebab tu yang tu satu macam gamble kan. Kita beri strategi dalam tindakan tersebut, dalam tindakan apa-apa tindakan penguatkuasaan yang kita boleh buat, dalam masa yang sama kita nak orang ramai lebih berwaspada, jangan terpedaya. Jadi ada potensi sebenarnya untuk kita dapatkan kembali wang tersebut dengan syarat perlu memberi respon dengan pantas. Tindakan kena pantas dari segi persoalan tersebut. Satu siasatan menyeluruh perlu dibuat. Okay? Kerana kita perlu lihat apakah punca sebenar, root cause. Selepas siasatan dibuat, baru kita akan tahu kenapa sebenarnya duit itu hilang. Apa permasalahannya? Adakah sistem mempunyai permasalahan? Sekiranya sistem ada problem, pihak bank akan refund. Okay? Itu yang perlu siasatan lanjut. Okay? Ada kalanya maklumat tak lengkap dari segi laporan polis yang pertama. Selepas tu, lepas siasatan baru kita dapat maklumat seterusnya apa yang sebenarnya berlaku. Seperti sebenarnya pelanggan terberi maklumat. So, siasatan itu penting. Yang bank negara boleh katakan pihak bank perlu menjalankan satu siasatan yang mendalam, perlu memberi maklumat kepada pengadu tempoh masa yang akan diambil, okay? Dan kita kena pastikan yang layanan yang diberi adalah adil. Okay? Bank negara kita ada fair treatment to financial consumers, okay? Prinsip layanan adil kepada pelanggan. Okay. Jadi kita akan pastikan layanan adil tersebut diberi kepada pelanggan. Jadi tak perlu risau, jangan rasa bank memang akan menyelbahi bank. Bukan macam tu. Bank negara sentiasa akan pastikan layanan yang adil diberi dengan kerjasama pihak polis juga. Okay? Sebab yang ni semua jenayah. Pihak polis perlu menjalankan siasatan juga. Satu penerangan yang cukup jelas untuk kita semua, untuk kita menghilangkan kegusaran kita terhadap keselamatan wang di dalam akaun kita. Seperti yang Encik Vijay kongsikan tadi, kita perlu melaksanakan tanggungjawab kendiri, khususnya dalam kita memperkasakan langkah-langkah security terhadap bank yang kita guna pakai itu. Terima kasih Tuan Vijay bersama kita hari ini untuk berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan topik kita hari ini. Bagaimana untuk kita menguruskan kewangan kita untuk mengelakkan sebarang penipuan. Seterusnya pada pagi ini nak tambah sikit je. Silakan. Promo iklan sikit. Saya sebut tadi maklumat akan diberi kepada orang ramai tentang modus operandi terkini semua. Pastikan semua like dan follow Amaran Scam Facebook page. Okay? Bank negara mempunyai Amaran Scam Facebook page yang kami masukkan semua maklumat terkini. Ada webinar juga mengenai isu ini. Sila tonton. Ada semua maklumat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya kat situ. Bank negara ada live chat. Pastikan anda selamat dan kongsi dengan ahli keluarga. Jangan simpan maklumat ni. Jangan simpan sendiri. Kita perlu kongsikan, sebarkan kebaikan ini kepada semua orang. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Encik Vijay atas perkongsian pada pagi ini. Dan sekarang ini